Alhamdulillah, punya healing sampai tadi ke daerah Tutong berjumpa dengan rakan kita Majdi Dr. Haji Sarbini. Assalamualaikum, apa kabarnya Majdi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini dan juga Serina. Alhamdulillah saya kabar baik pada pagi ini. Alhamdulillah, kedengaran juga cukup bersemangat di hujung minggu ini, dan pastinya juga rakan setugas Majdi mendengarkan konversasi ataupun interaksi saya dan juga Danny bersama dengan rakan setugas Espalini di penghujung segmen lintas langsung dari daerah Belait sebentar tadi. Ada sesuatu yang kita ingin kaitkan berkenaan dengan makanan dan juga terma healing. Kalau Majdi, rasanya kita ni memang ada makanan yang akan tadi makan. Kalau macam mood atau nyorang down ataupun mengalami tekanan, stres. Kalau Majdi sendiri, ada makanan nyorang comfort food lah untuk Majdi. Kalau bercakap dengan mengenai dengan makanan yang dapat membuatkan saya rasa lebih tenang, selesa. Saya lebih suka makan kurma sebenarnya. Wow. Kerana kita pun tahu kurma banyak khasiatnya. Jadi itulah saya rasa salah satu makanan yang terbaik untuk kita ni. Orang healing time adalah kurma. Lagipun mudah untuk didapati juga masa ini di kedai-kedai, bukan saja pada bulan Ramadan, bahkan juga pada bulan-bulan biasa juga ada masih lagi berjual kurma ni di kedai-kedai. Jadi maksudnya adakah makan begitu saja ataupun ada kaedah ataupun diproses lagi untuk mempelbagaikan rasa kurma itu? Kalau Majdi macam mana? Saya lebih suka makan kurma campur dengan kacang, kacang jagus kah, kacang senyum kah. Sebab rasanya lebih sedap lah, ia menaikkan lebih selera rasa untuk kita ni makan kurma. Cuba begitulah. Betul. Baik. Kalau tadi lihat pun, kalau dari segi penggunaan kurma ni banyak sudah divariasikan. Betul. Saya pernah juga mencuba kurma coklat yang diperbuat daripada kurma. Ada kurma di tengah-tengah coklat tersebut, kurma. dibaluti oleh coklat. Ya. Itu pun memang cukup sedap juga. Betul sekali. Jadi masing-masing mempunyai cara fikir dan juga cara untuk berkreativiti mewujudkan satu perkara yang boleh memberikan ketenangan pada individu. Ini kami cuba kaitkan berkenaan dengan makanan dengan ketenangan pada untuk Majdi sendiri. Baik, apapun untuk bahan dari daerah Tutong harian ini, kita pun tidak sabar untuk menyaksikan kerana kita melihat efforts ataupun usaha rakan-rakan penyampai di kesemua daerah untuk menyajikan bahan yang cukup menarik setiap hari di Rampai Pagi. Kita akan serahkan dulu bersama dengan Majdi. Silakan. Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan kita Serina dan juga Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Pada pagi ini kita dipertemukan dan kita harapkan agar ada di luar sana dalam keadaan walafiat hendaknya. Mungkin ada di antara ada yang ingin mengambil masa untuk healing time ataupun me time, boleh sajalah ya. Antaranya boleh jalan-jalan di pantai, melihat ketenangan alam semula jadi, lihat suasana alam semula jadi yang dapat menenangkan diri kita, dan juga healing time ini dapat membuatkan diri kita lebih tenang dan juga mengurangkan masalah stres. Itu antara kebaikan dilakukan healing time ataupun me time. Dan ada penonton, sebelum kita menyaksikan satu bahan visual, saya kongsikan dua makluman terlebih dahulu. Ingin dikongsikan di sini yang mana pada esok akan diteruskan lagi penutupan sementara bekalan elektrik yang akan menjejaskan di keseluruhan Jalan Piasan Lamunin, Mukim Lamunin daerah Tutong, dan ia akan ditutup sehingga 22 hari bulan Jun 2023 kecuali hari Jumaat dan juga hari Ahad. Dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kawat atas volum rendah di kawasan berkenaan, dan ambil maklum ia ditutup dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Dan juga ingin dikongsikan pada 12 hari bulan Jun sehingga hari Rabu 13 hari bulan Jun, maafkan saya, daripada 12 hari bulan Jun sehingga hari Selasa ni 13 hari bulan Jun akan diadakan juga ni akan berlakunya penutupan sementara, pemotongan sementara bekalan elektrik disebabkan oleh kerja-kerja pengukuhan kawat rendah di Kampung Telambang. Jadi kawasan yang terjejas adalah di keseluruhan Kampung Telambang, Mukim Telisai, daerah Tutong, dan ia akan ditutup dari jam 8.30 pagi sehingga 4 petang. Jadi ambil maklum kepada penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari esok. Dan untuk seterusnya pula, mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya hari ini.
dalam melakar kehidupan yang serba indah adalah menjadi pilihan buat setiap individu. Kerana dalam hidup ini akan sentiasa ada pilihan. Memilih untuk bahagia, gembira atau sebaliknya, semua itu ada pada diri kita sendiri. Demikian yang dikongsikan Awangku Moizuddin Pangeran Haji Serijaya berusia 24 tahun, merupakan seorang mahasiswa ijazah sarjana dari Universiti Brunei Darussalam UBD dan sukarelawan separuh masa di Ecoponis Garden. Walaupun bukan seorang yang berpengaruh, ternama dan sebagainya, beliau ini berpendapat seseorang itu perlu ada tujuan hidup untuk merencana apa yang akan dilakukan pada hari ini, esok atau hari akan datang. Dengan ada tujuan hidup, dapatlah mempotret kebahagiaan hidup kerana adanya sasaran yang ingin dicapai dan terarah. Setiap orang sudah pasti mempunyai perjalanan hidup yang berbeza, namun ia terletak pada diri sendiri untuk melakarkannya. So bagi saya untuk melakar kehidupan ini, mestilah kita ni ikhlas membuat apa yang kita perlukan dari segi mengasah ke skill itu. Maksudnya tu dari macam mana kita ni ingin mendapatkan ilmu atau skill itu dari orang lain. Adakah kita sama sekali mengharapkan sesuatu kembalian dari dorang ataupun kita ni secara ikhlas menerimanya dengan seadanya lah. Sebab itu kita perlu ada sifat ikhlas satu, sama yang lagi satu bertimbang rasa jua orang yang mengajak kita ni tu. Melibatkan diri menjadi seorang sukarelawan adalah salah satu cara untuk membuka lebih besar ruang dan peluang untuk membina kemampuan diri. Beliau ini berkongsi pengalaman, melaluinya ia merupakan batu loncatan untuk mengorak langkah yang lebih luas dengan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dapat memperluas rangkaian kenalan dan peluang untuk berkongsi idea dan pengalaman yang komprehensif. Selain atas keinginan sendiri untuk maju dalam hidup, semestinya dorongan dari persekitaran juga memainkan peranan dalam mencorak kehidupan seseorang individu tersebut. Definitely, it will be my parents. They've been supporting me since I was little. At the same time, there's also cikgu-cikgu kami lah juga yang dari sekolah rendah, menengah sampai masa ni ada sedikit sebanyak membagi pengetahuan dan semangat juga, ataupun kalau indah kritik yang dapat meningkatkan lagi apa yang kurang dari segi kita ni belajarkah ataupun presentasi di depan orang ramai itu yang membuat saya sendiri dapat self-develop in term of personal and professional skills lah. Bagi pengembangan kemajuan saya pada masa ni, saya ingin sedang mencuba lagi mengimprove dari segi mencantumkan dari segi culture, science sama non-science perspektif. Melakukan pelbagai perkara baru yang berfaedah terutama pada ketika usia masih lagi muda adalah waktu yang tepat untuk melakar pengalaman-pengalaman yang indah. Kerana apa yang dilakukan pada hari ini sudah pasti akan menjadi kenangan terindah dalam kehidupan di kemudian hari. Bagi pendapat saya ialah untuk mengembangkan diri kita bukan dari segi fizikal dan mental, but untuk masa hadapan juga.
kadang-kadang kita ni dapat mempelajari sesuatu yang tidak ada diajar dalam kelas kita ni lah. Untuk meningkatkan lagi bukan saja dari segi pengetahuan tapi dari segi skill yang kita akan perlu nanti untuk self development dari segi personal ataupun professional perspektif. Pendapat saya, cubalah untuk mencuburi apa saja aktiviti-aktiviti yang kemasyarakatan ataupun sukarela, kerana kadang-kadang kita ni dapat pengalaman yang lebih bermakna dari sana. Usahlah takut dan ragu dalam mencorak perjalanan hidup. Laluilah ia dengan hati terbuka dan lakarkanlah kehidupan itu dengan sebaik yang mungkin. Walau ia tidak seperti yang diharapkan, namun tetaplah kuat untuk melalui liku kehidupan yang sentiasa ada. Yang pasti, lakarlah hari-hari yang dilalui dengan semangat dan kegembiraan. Baik, Auda, itulah hadiah yang kami sediakan untuk tontonan kita pada hujung minggu ini. Lakaran kehidupan, siapakah yang bertanggungjawab untuk melakar kehidupan ataupun mencorak kehidupan kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi isilah ya hidup ini dengan perkara-perkara yang positif, dengan perkara-perkara yang gembira, dan kita harapkan juga mudah-mudahan dengan bahan sebentar tadi dapat memberi inspirasi kepada Auda, kerana melakar kehidupan ini adalah perkara yang perlu kita lalui sebetulnya. Sama ada ia perkara yang gembira, sedih maupun sebaliknya, semua kita akan laluinya. Yang penting kita sentiasa positif dalam melalui hari-hari kita pada setiap hari. Berada dengan bahan tersebut, maka sampai di sini sahaja kita dapat bersama, dan untuk selanjutnya kembali bersama Dini dan juga Serina. Silakan.